أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam yang barakah ini dapat bersama-sama kita berkumpul dan berhimpun, terutama pada malam yang barakah ini di dalam solat yang mana kita telah berusaha yang mana kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, pertemuan kita, kedudukan kita pada malam yang barakah ini tidak lain dan tidak bukan sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jutaan terima kasih berbanyak-banyak terutama kepada semua pimpinan ahli jawatan kuasa kita Sarawak Al-Aziz Presiden 11, terutama kepada Al-Fadil Tuan Imam kita sebentar tadi, dan kepada semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita, memberikan kejayaan kepada kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita nak sambung di dalam kitab Ayyuhal Walad. Okey, sambung dalam kitab Ayyuhal Walad, nasihat daripada seorang ulama besar yang bernama Hatim Al-Asam rahimakumullahu ta'ala. Okay? Kita masuk pada malam yang barakah ini. Dia ada, kalau tak silap Ustaz, 8 nasihat dia berkenaan dengan hidup kita. Okay? Kita masuk pada malam yang barakah ni, iaitulah nasihat yang ke-6. Okay? InsyaAllah. Qala musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata muallif rahimakumullahu ta'ala, faedah ataupun nasihat yang ke-6 yang dinyatakan oleh Al-Khatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya aku melihat manusia itu satu sama lain saling bermusuh-musuhan, wal-'iyazu billah min zalik. Pandangan mata kasar seorang ulama, menyatakan kepada kita, sesungguhnya aku melihat kebanyakan manusia ini, tak kira lah kita orang masjid ke, orang surau ke, kita orang Islam ke, orang bukan Islam ke, kita lelaki ke, kita perempuan ke, kita suami ke, kita isteri ke, tak kira. Sesungguhnya aku melihat manusia ini satu sama dengan yang lain saling bermusuh-musuhan. Dalam hidup kita ni, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kita kena ingat, disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimakumullahu ta'ala,
Jangan bercadang-cadang, bercita-cita. Okey? Satu semangat, satu kesungguhan tak apa. Tapi jangan bercadang. Target. Ada satu bentuk semangat nak buat benda tu bagus. Tapi jangan target lah, takkan dapat sampai akhir hayat. Okey, kata Al-Imam Syafi'i rahimakumullahu taala, jangan pernah kamu bercadang, bercita-cita untuk orang yang kamu kenal semua tu suka dan kasih kepada kamu. Jangan bercita-cita. Okey, kenal 1000 orang sahabat kita lah, anak beranak kita lah, contoh lah. Nah, dalam konteks phone kita tu contoh lah, ada 1000 orang lah contoh, adik-beradik kita, bapak saudara kita, orang kenal kita ke, kita tak save nombor ke, tak kira lah, buat contoh. Jangan bercadang 1000 orang tu semua nak letakkan biar dia lah suka pada aku. Bohong, takkan dapat sampai sama sekali. Sebilangan pendapat kata kamu seolah-olah orang yang tidak waras ataupun orang yang tidak berakal. Nampak? Kan? Seolah-olah, bukan kata kita ni gila, bukan kata kita ni tadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita ni tadi orang yang orang kata kurang waras dibandingkan perumpamaan. Okey, jangan bercadanglah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk yang dikatakan paling mulia pun ada orang benci. Begitu juga sebaliknya, manusia yang paling zalim, manusia yang paling dikhianat, manusia yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun laknatullah, tapi kenapa ada orang suka pada dia? Nah, itulah yang Nabi sebut, setiap benda yang gugur, benda yang terjadi, illa ma min sakatin, setiap benda jadi mesti ada pengutip dia. Nah, buat contoh lah, ayah pin tu, kerajaan langit tu, nah, siap minum air kaki rendam dengan air apa? Air susu ke apa? Nah, bawa bekas, bawa bejana, bawa besin lah, kita buat contoh, rendam kaki dia tu, datanglah pengikut-pengikut dia tu tadi, hirup, sedut, minum, ataupun kita katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sapu kat muka. Nah, rendaman kaki ayah pin kerajaan langit tu. Jangan main-main. Logik akal fikir pun, ya Allah, sampai macam tu sekali. Nampak? Ayah pin kalau mimpi, pengikut dia punya bini automatik kena bagi terus. Nah, mimpi. Tapi yang herannya, ayah pin dia mimpi bini-bini yang muda je, bini yang tua tak mimpi pula. Hantu kata. Nah, dia tengok si Fulan ni bini dia muda, dia pergi tunjuk, dia kata malam tadi aku mimpilah binimu ni tadi. Oh, pengikut dia kata sukalah, serahkan sungguh-sungguh. Nah, beberapa tempoh hari bini yang tua dah, katalah pengikut-pengikutnya, bini yang tua kata, Allah, kalau kita lah punya bahasa, ayah pin tak mimpi ke aku ni? Yang tua-tua tu, ayah pin pun kabar, mu dah monopos dah, dah cetong dah. Contoh lah. Nah, ada juga orang ikut, subhanallah. Nah, itu kata illa ma min sakatin. Ustaz, saya dah buat yang terbaik dah Ustaz untuk rumah tangga saya, tapi bini saya minta cerai Ustaz. Contoh, Ustaz, saya seorang ibu Ustaz, berkerjaya, saya balik terus masak untuk suami saya, tapi suami saya ceraikan saya sayang dia Ustaz. Itu kata fitrah hidup. Takkan ada orang semua boleh suka pada kita. Nah, Haji Daud kata, Ustaz, saya dah buat yang terbaik Ustaz, pengurusi Ustaz, dah yang terbaik semampu saya. Ada orang juga tak suka pada saya. Normal dalam hidup. Okay, mesti punya akan ada orang tak senang pada kita. Buatlah baik macam mana pun. Itu bubur dalam hati kita. Tapi satu sudut, satu side, macam Ustaz kata tadi lah, mesti kena ada kesungguhan untuk buat yang terbaik. Mesti ada. Alah Ustaz, biar je lah, orang nak datang surau datang, tak nak datang sudah, sama je Ustaz, saya jadi pengurusi pun baiklah macam mana pun, bukan semua orang suka pada saya. Itu tak boleh.
Nah, sifat macam tu, satu nilai akhlak takwa macam tu mundur. Nah, buat dulu yang terbaik semampu kita, maka mudah-mudahan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia kata dalam kitab, aku melihat kebanyakan manusia itu satu sama dengan yang lain, saling bermusuh-musuhan. In terms dalam kita punya bahasa sekarang, orang panggil apa? Bermusuh-musuhan. Putus apa? Ha? Bermusuh-musuhan, tak bertegur. In terms dalam bahasa kita, orang panggil putus apa? Silaturrahim. Berapa banyak hari ni? Walaupun bermusuh-musuhan ni, kita kata tak adalah macam Israel dengan Palestin tu. Itu memang tegang-tegang musuh sungguh. In terms dalam kita punya bermusuh, tak ada sampai tembak. Contohlah, itu berat sangatlah, mungkin ada lah. Bermusuh tak adalah kita sampai membunuh. Walaupun ada, dalam dunia kita, dalam Malaysia kita, tak puas hati bunuh ada. Tetapi kebiasaan dan kebanyakan daripada kalangan kita saling bermusuh-musuh dengan mana? Putus silaturahim, tak bertegur. Nabi sebut 3 golongan, 3 bagai jenis manusia tidak akan diangkat amalan walaupun sejengkal. Yang pertama apa? Orang sengaja tinggalkan tarkus solati. Sengaja tinggalkan apa? Solat. Sengaja. Bukan tertidur, bukan tak sedar, bukan kita kata pengsan, bukan. Sengaja subuh jalan, zuhur jalan, asar, macam tu lah hidup dia. Bila datang jumpa kita, Ustaz, saya rezeki banyak Ustaz, Allah Ta'ala bagi. Walaupun saya tak tutup aurat, walaupun saya goyang-goyang buntut saya, walaupun suami saya ambil gambar saya jual produk, gerbak-gerbuk, Ustaz, saya tak sembahyang pun, saya sihat. Hati-hati. Kemuncak kemurkaan bagi Allah. Dengar ni dulu. Kemuncak kemurkaan bagi Allah, Allah Ta'ala membiarkan manusia itu dalam keadaan lagha, dalam keadaan maksiat, sedangkan diberikan pinjaman berbentuk nikmat-nikmat yang sementara, maka itulah dipanggilkan istidraj. Kemuncak kemurkaan Allah, dia aksiden tak bagi, sakit tak bagi. Macam Fir'aun, bersin sekali pun Fir'aun tak pernah. Bersin ni keluar satu penyakit, hacem. That's why kita dituntut alhamdulillah. Orang yang dengar yarhamkumullah, orang yang bersin balik yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dituntut satu penyakit keluar. Ini nak kata kemuncak kemurkaan Allah. Allah Ta'ala betul-betul, kalau bahasa kita lah, orang marah sungguh lah dengan kita, ataupun kita kata apa, tuanku lah, murka sungguh pada rakyat dia. Contoh, apa perasaan kita tuan-tuan? Better cukup murka dengan apa yang berlaku, better ingin bla 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 bla, goyang kita. Si pelaku ni tadi bla 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 bla, better ingin jumpa dalam masa secepat yang mungkin. Contoh, goyang kita. Bagaimana kemuncak kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Dia biarkan manusia yang duduk dalam keadaan maksiat, dalam keadaan lagha, maka Allah Subhanahu wa taala bagi dia kekayaan, pangkat, darjat, kemewahan, tetapi di hujung jatuh dia, seandainya dia tidak sempat untuk bertaubat kepada Allah, wal iazu billah min zalik, api neraka adalah bahan bakar. Ini yang Allah Ta'ala sebutkan. Bukan kata, alah Ustaz, saya tak sembahyang, saya tak tutup aurat pun, saya kaya. Ustaz kaya ke macam saya? Contoh, saya walaupun saya tak sembahyang, lah Ustaz dakwah okey lah, Ustaz suruh saya macam ni, saya dapat apa yang saya nak Ustaz. Hati-hati percakapan sedemikian rupa. Hati-hati. Kata ulama, memadai Allah Ta'ala tak ambil hartamu, memadai Allah Ta'ala tak ambil orang yang kamu sayang. Tetapi kata ulama, cukup terkesan Allah Ta'ala cukup memadai tarik nikmat kesihatan bagi kamu. Cukup dah. Tidak ada arti harta apa sahaja kamu punya, kamu tidak akan menikmati dengan sebaik mungkin apabila kesihatan kamu ditarik oleh Allah SWT. Cukup jangan mati dulu.
Nah, kalau mati mungkin memang terasa lah benda tak kembali. Sakit, stroke 8 tahun. Duk bandingkan. Alah ustaz dia contohlah. Alah kau semayang pun kau bukan dapat kaya macam aku pun. Kau tutup aurat pun, kau pergi umrah pun bukan dapat macam aku pun. Contoh, kata ulama, tak perlu tarikkan orang dia sayang, mak dia ke, anak dia ke, jangan matikan dulu. Memadai, kata ulama, cukup Allah Ta'ala tarikkan nikmat sihat bagi dia. Ikutlah. Allah Ta'ala letakkan stroke ke, koma ke, apa lagi penyakit-penyakit yang ada, cukup memadai bagi seseorang manusia untuk ingat kalau kata dia sempat bertaubat. Mudah-mudahan begitulah. Jangan suka-suka nak bercakap. Kalau kata kita belum lagi nak buat ke arah kebaikan, mudah-mudahan didoakan begitu. Jangan agiu pula orang cakap. Ustaz dah kaya ke? Ustaz suruh orang semayang, ustaz mengajar, ataupun siapa-siapa dah, awak dah kaya dah. Sibuk nak suruh orang solat, sibuk nak suruh orang tutup aurat. Awak ada macam apa yang saya ada. Hati-hati pinjaman yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Pertama, iaitulah orang yang tinggalkan solat, tidak akan diangkat amalan walaupun sejenggal. Yang kedua, seorang isteri, kata Nabi dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, derhaka kepada suaminya. Seorang isteri derhaka, jangan main-main ni. Redha Allah terletak pada redha suami. Dalam kitab Muhimmah sebut, ini cerita hukum lah, bukan saya suruh buat, cerita hukum dulu. Macam kita lah, wajib bagi nafkah pada isteri kita 2 kali sehari. Memadai dah, itu pun nasi dengan lauk je, memadai dah. Kau nak tambah-tambah tak payah. Itu cerita hukum, apa salahnya bagi lebih? Memadai, jangan setahun dua set pakaian, cukup dah. Memadai dengan kita kata penempatan, peninggalan, tempat tinggal, bebas daripada hujan dan panas, that's mean terlindung. Kemudian yang kedua, terpelihara daripada jaga aurat, cukup. Kalau macam tu pondok je cukup dah. Buat apa nak rumah-rumah macam ni, rumah-rumah besar ni, tak payah dah. Itu basic daripada hukum. Cukup dah. Tak perlu dah nak lebih. Bang, kita nak beli ini bang, tak perlu. Memadai 2 kali sehari makan, 1 set pakaian, 1 set pula, 2 set pakaian, 2 pasang setahun. Kemudian kita katakan Allah nafkah. Kita katakan yang wajibnya bebas daripada hujan dan panas, kemudian terpelihara, terlindung had aurat. Tetapi inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, seorang isteri yang derhaka kepada suaminya. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bau syurga pun tak dapat. 500 tahun perjalanan jalan kaki di antara bau dan syurga. Hadis riwayat Al-Imam Baihaqi, orang perempuan itu tidak akan bau, usahakan masuk. Sebab tu dalam hukum je nak ceritakan, dalam hukum. Bagi perempuan itu tadi, dalam kitab Muhimmah sebut hukum mak ayah perempuan ni mati. Hukum Tapi bagi kita seorang suami, janganlah buat macam tu kalau tak ada apa-apa mudarat. Hukum cerita mak ayah perempuan ni meninggal, mak ayah bini kita lah. Maksudnya kalau kita orang lelaki, bapa mertua kita lah, ayah mertua kita lah. Tapi bagi bini kita, mak kandung dia, ayah kandung dia. Dalam kitab Muhimmah cerita bahawasanya kalau suami dia tak izin isteri dia pergi, duduk rumah. Contoh, bukan saya suruh buat begini, ni hukum. Mungkin ada beberapa perkara, awak tak payah pergilah, biar abang seorang yang pergi tengok jenazah, uruskan jenazah mak awak ataupun ayah awak. Contoh, menangislah perempuan ni, bang, saya nak tengok ayah saya. Contoh, bagi kita sebagai seorang lelaki, sebab apa kita halang bini kita untuk pergi tengok arwah mak dia, arwah ayah dia? Itu mak dan ayah kita juga. Contoh dalam kitab kita, adalah suami kata awak tak usah pergi, duduk rumah. Dalam hadis kitab Muhimmah cerita ketaatan isteri ni tadi kepada suami dia, yang bahawasanya suami dia kata jangan pergi tengok jenazah mak awak atau ayah awak. Ni jenazah apatah lagi kalau mak dia sakit, suami dia tak izin. Contoh, ni saya buat hukum.
Apabila suami kata, Aminah, awak tak perlu pergi dah, awak tak perlu pergi, mak ayah awak meninggal pun biar saya seorang pergi. Dalam hadis sebut automatik dosa seorang ayah itu tadi diampunkan oleh Allah kerana ketaatan anaknya itu tadi kepada suami. Diampunkan dosa oleh Allah SWT. Maksudnya apa? Bila suami awak redha awak, bila suami awak kata di atas muka bumi, saya redha dunia akhirat, awak punya ibu ataupun ayah ini tadi diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hukum cerita. Tapi janganlah sebab kita dengar macam ni pula, lepas ni tak payahlah ustaz bawa rumah saya. Jangan. Benda tak ada mudarat, tak ada musyaqqah, tak ada kepayahan. Itu mak ayah dia, biarlah dia nak balik awal ke, nah, kan dia nak, mungkin nak lepak dengan family dia ke, sehari dua ke, tambah musim cuti sekolah ni tak, kan, ustaz dah 2 hari dah makan nasi bungkus dah ni, rumah balik kampung pula, kurang asam betul. Nah, tu geram sikit tu. Nah, bawa anak-anak, nah, nak pergi ke? Nak lepak sikit lah bi, kata dia. Pergilah, balik lah. Nah, tapi sampai masa nah, ambil balik. Nah, okey. Nah, mungkin dia nak duduk dengan mak ayah dia tu, biar dia. Nah, sesekali ada tolak ansur, tak apa, tak ada masalah. Kalau ikutkan, kalau saya tak bagi, tak bagi. Nah, tapi dia minta izin dengan baik, alhamdulillah, kita pun berlapang dada dah. Kan, tu 2 hari tu nasi bungkus dia, orang kedai kata, Pak Ustaz, mana isterinya? Waduh, udah pulang ke kampung. Nampak? Kan, tapi tidaklah kita kata derhaka, biarlah dia nak cerita hukumnya. Nah, musim-musim cuti sekolah ni kan, dia nak bawa atuk dia pun telefon saya, bapak mentua saya, Nazri boleh ke nak bawa ni 3 orang ni bawa balik kampung? Bawa lah ya. Nah, dia orang nak main kat kampung ni, ada cucu ni. Nah, rumah saya pula anak tunggal. Nah, dia tak ada adik-beradik. Jadi mak ayah dia mungkin lah, kita pun faham, tak ada masalah. Nah, benda yang tak membabitkan. Cuma nak cerita hukum, seorang isteri yang derhaka kepada suami tidak akan diangkat amalannya walaupun sedikit. 2. Poin yang ketiga, ni kita nak cerita ni, orang yang putuskan silaturrahim lebih daripada 3 hari. Ni bermusuh-musuh. Nah, dengan orang tak mau tegur dia. Nah, dengan jiran, dengan adik-beradik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan diangkat. Bahasa mudah kita lah, abang semayang tu bagus dah, tapi sikit habuk Allah Ta'ala tak pandang. Abang putus silaturahim pun abang tetap juga kita kata kena abang kena semayang. Nah, macam tadi lah isteri derhaka tadi pun tetap kena solat. Jangan kata tak solat, itu kewajipan. Nah, kak, apa sebab tak semayang kak? Dah seminggu saya tengok akak tak semayang. Nah, biasa akak solat zuhur dengan asar dekat office kita ni. Itulah dia bagi tahu kat kita, akak ni 2-3 hari ni tak berapa ngam dengan suami. Biasalah tu kak, rumah tangga. Nah, akak period ke datang bulan ke? Tak ada. Itulah rasanya akak baru datang. Tak ada, betul? Akak tak semayang zuhur dengan asar ni. Dengar ceramah Ustaz Nazri tu dekat surau Al-Aziz tu, dia kata kalaulah seorang isteri derhaka pada suami, amalan dia takkan diangkat oleh Allah. Jadi akak semayang pun tak guna dia. Nah, lebih baik akak tak payah semayang zuhur dengan asar. Akak tu akak mabuk ketum nama dia. Nah, jangan kena semayang. Solat tu kena, cuma dengan tujuan asbab solat, rendah hati kita. Nah, turun. Suami pun begitu. Nah, putus silaturahim ke, tak bertegur dengan isteri ke, mudah-mudahan dengan asbab salat berjemaah itu tadi, kalian suami isteri runtuh, reda, gugur keegoan dan kebongkakan yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita tu. Jadi macam mana pun tetap kena salat. Jadi orang sengaja, Ustaz, saya tahu Ustaz, saya dah salah. Nah, ni tak mau dah Ustaz, tak mau dah cukup dah Ustaz. Nah, berapa kali dah putus silaturahim, saya pergi jumpa dia, saya bagi salam pun tak pandang. Ingat, sampai mati. Saya nak pesan malam ni, kalau kita ada buat salah, jangan tanya orang tu dah makan ke belum. Contoh saya dengan Haji Yusuf, ada benda-benda terjadi, contoh wal-iazubillah. Nah, Ustaz pun tak tegur Haji Yusuf dah. Ustaz kata, Ustaz nak apa mula-mula, contoh Ustaz datang, mula-mula first impression, Ustaz nak berbaik dah ni sebab mengaji dah ni.
Apa yang Ustaz? Jangan sebut Ustaz dah makan dah, daripada mana? Nah, contoh. Nah, mula-mula Assalamualaikum. Tak usah duk cakap apa benda. Kaedah yang diajarkan oleh ulama-ulama, Assalamualaikum Haji Yusuf. Contoh, kalau kita dah dengar balong kita, Assalamualaikum Balong, dah diam dulu. Jangan tanya balong dah makan ke? Kita tahu tak berapa ngam. Lah ni kita nak minta maaf. Assalamualaikum Balong, buat lagi. Hukum memberi salam sunat, maka dia tadi tu jawab mesti wajib dan mesti didengar. Tak jadi dalam hati. Dalam hati ni ulama sebut fardu kifayah. Saya datang masjid tuan-tuan, saya datang surau tuan-tuan, saya bagi salam kepada tuan-tuan. Contoh, Haji Daud seorang dia jawab Waalaikumsalam Ustaz. Yang lain semua jawab dalam hati, sah, gugur, kerana ramai. Ustaz bagi salam, duduk, Bismillahirrahmanirrahim, sebelum nak mulakan kuliah. Contohlah, Assalamualaikum dalam meeting. Contohlah, kita ada 10 orang staff kita, seorang jawab, selesai. Lain tu semua tak jawab ke, diam ke? Jawab dalam hati, terpakai. Tapi kalau face to face, jumpa balong kita, kak ngah kita, kak cik kita, ikut gila siapa-siapa pun, Assalamualaikum Balong, buat tak reti jadi. Kita niat dah berbaik dah. Nah, maka kita pun jawab dengan dia, minta maaf, bla 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 bla. Kalau ada hutang piutang ke apa semua, saya minta maaf. Kalau ada terkasar bahasa ke bla bla bla, dia tetap berkeras. Maka kita sudah diangkat amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sahaja yang masih tergantung tidak akan diangkat amalan kerana dia memutuskan silaturahim. Okey, tak berjawab dah Ustaz. WhatsApp pun minta maaf. 3-4 kali dah Ustaz. Saya rasa kalau saya scroll balik Ustaz, banyak saya lagi minta maaf pada dia, walaupun saya tahu saya salah Ustaz. Nah, saya pun bagi tahu diri saya salah, saya mohon maaf, saya pun maafkan dia. Dan kalau ada apa-apa berkaitan hutang piutang, harta ke apa ke, duit ke, saya siap sedia untuk bayar. Kalau saya ada termakan, terambil secara sedar ke tak sedar, saya dapat beritahu sampai ke leni Ustaz. 2 tahun tak bertegur dah Ustaz. Semenjak PKP dulu Ustaz, tak tahulah apa salah saya. Maka ingat, orang itu sahaja tidak akan diangkat amalannya walaupun senyengkan. Yang kita tadi, kita pun mungkin aku salah ni mengaji tadi. Nah, untuk apa? Jadi kita kata tak perlu risau. Baik, kata pengarang kitab, aku tengok ramai bermusuh-musuhan. Kerana apa? Ada sesuatu tujuan atau perkara atau sebab. Mungkin ada. Boleh jadi harta berebut, mak ayah mati, dapat faraid, tak bertegur dah. Boleh jadi. Boleh jadi pangkat, aku masuk kerja dulu, dia dapat pula jawatan tu pula. Nah, suka-suka dia je, dah lah aku dulu ajar dia penyakit. Lalu aku memikirkan yang sebaiknya manusia itu semata-mata bermusuhan kepada iblis laknatullah sahaja. Kalau nak musuh, biar musuh dengan setan. Kata pengarang. Nah, jangan duk musuh dengan orang. Nah, musuh dengan setan. Kalau nak betul-betul kau tak puas hati, apa bahasa kita apa? Nah, kau rasa geram, ada berbuku ke hati kau, betul-betul kau tak puas hati. Kata pengarang kitab rahimakumullahu ta'ala, mungkin tadi kalau kita banyak bermusuhan, putus silaturahim, boleh jadi sebab harta, boleh jadi kebanyakannya begitu, boleh jadi sebab pangkat, boleh jadi apa saja. Tetapi kata Khatim Al-Asim, aku memikirkan yang sayugia, sebaiknya manusia itu tadi bermusuh dengan siapa? Dengan setan, dengan iblis laknatullah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, surah Fatir ayat yang ke-6. Ni pengarang kita bawa. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Betul juga dah. Kalau betul nak musuh-musuh dengan setan, kan? Ini dengan setan tak ada. Kawan lagi dengan setan tu, Masya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Dengan orang ulama, berbuku-buku yang lebih heran masyarakat kita ni, sampai anak beranak berkait.
alung dengan angah bergaduh. Contoh, oh pelik sungguh saya. Sama-sama dia je. Katalah alung ni lelaki, angah ni perempuan, sama-sama dia je lah. Contoh. Jadi masyarakat kita ni, anak alung ni pun kelahi juga dengan anak angah ni juga. Maksudnya sepupu. Warning tu. Pada anak masing-masing, kau jangan pergi rumah mak ngah kau. Mak ngah tu pula warning anak dia pula. Kau dulu selalu mandi kolam kan rumah mak long tu kan. Kau jangan pergi lagi. Mak haramkan 7 keturunan mak pergi pijak tanah rumah mak long kau. Mabuk ketum punya alung dengan anak. Kalau dengan adik beradik, dengan sepupu sepapak, dengan darah daging, bermandi darah pun tak apa. Ni kena buang. Tapi kalau betul-betul nak musuh, ni kata Hatim Al-Asim, surah Al-Fatir, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Kalau betul-betul nak bermusuh, nak putus silaturahim, tak mau tegur lagi dah, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata lagi teras. Aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya, lafaz inna, orang panggil lafaz taukid kalau mengaji nahwu. Inna syaitan, macam kita sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya kata Allah, aku dan para malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak lafaz taukid nak kuatkan. Engkau ingat aku main-main ke aku selawat pada Nabi ni? Engkau ingat aku suruh malaikat tu lebih-lebih kurang je ke selawat pada Rasul? Tak, sungguh-sungguh. Ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fatir, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Kena ingat, wahai manusia, kamu nak bermusuh, ini barang yang selayaknya bagi kamu untuk musuh. Mana? Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Kerana itu jadikanlah ia syaitan tadi sebagai musuh akan sebenar-benar musuh yang bagi kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup dengar malam ni dia, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Memadai bagi kita, betul tak? Ni kadang-kadang sampai kita tak bertegur siapa, sampai kita tak ingat asal kejadian kita baik dulu-dulu. Anak musuh ni musuh dengan setan. Tapi musuh dengan setan tu macam mana? Ilmu je lah mengajar kita. Apa lagi? Kalau nak musuh dengan setan, nak nampak setan, tak mungkin boleh nampak. Bagaimana nak nampak? Jadi musuh dengan setan tu apa? Ilmu. Dia bisik pada kita, kelahi. AJK masjid dengan AJK, orang meniaga, ustaz dengan ustaz, politik dengan politik. Ni iblis. Sebab tu ada pepatah, dia bukan hadis. Seorang ulama menyatakan pepatah, dia panggil kata-kata hukama. Ketika iblis tak boleh jadikan tuan-tuan orang jahat, iblis akan jadikan tuan-tuan orang baik, sehingga tuan-tuan merasakan diri tuan-tuan lebih baik daripada orang lain. Itu kerja setan. Boleh faham? Iblis tak boleh buat tuan-tuan jadi jahat. Nak minum arak, nak berzina, putus silaturahim tak. Tapi iblis akan jadikan diri tuan-tuan orang yang baik, sehingga tuan-tuan sendiri yang merasakan diri tuan-tuan lebih baik daripada orang lain. Setan cukup cerdik. Maaf, bukan cerdik, licik. Ada orang pernah tegur dengan saya lah, kata ustaz, kalau sebaiknya guna perkataan iblis ni licik. Kalau cerdik tu nampak ke arah ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang cerdik, orang yang bijaksana, fatanah. Tapi kalau iblis, dia cukup licik main kita. Macam ni dia kona, macam ni dia kona, macam ni. Maka aku pun membuat kesimpulan, kata Hatim Al-Asim, bahawa tidak perlu lagi lah
Terutama saya dan juga tuan-tuan yang berada di dalam masjid ataupun surau kita malam ni, Khatim Al-Asim sebut apa? Bahawa tidak perlulah tuan-tuan kalau kadang-kadang orang buat salah sikit, okey, yang benda boleh dimaafkan. Nampak? Ataupun tuan-tuan buat salah dengan orang, tak usahlah nak besar-besarkan sangat. Benda selagi mana kita boleh berlapang dada. Kata pengarang kitab rahimakumullah ta'ala, aku buat kesimpulan bahawa tidak perlu lagi kita bermusuh dengan sesiapa. Jangan. Kalau tak ada benda-benda yang mudarat, tak ada tempat, kecuali dah memang jelas lah. Terasa hati kita pecah remuk dah. Siapa adik kena langgar tu siapa? Dengan anggota polis tu, pingsan mak dia. Yang tu memang terasa sungguh lah tuan-tuan. Saya tengok video dia sebelum kena ban tu dekat TikTok tu, kena lenyek tuan-tuan, tarik balik kereta gung, tarik balik gung. Gamak mana sangat kita buat orang macam tu. Walaupun kita berpangkat ke setara mana ke, mana hati kita dan fikiran kita tuan-tuan? Yelah, walaupun memang saya sendiri pun secara jujurnya, kalau ni budak-budak tu memekak-mekak pakai exhaust bising tu tuan-tuan, kita sendiri memang sakit kepala, tapi tak sampai ke tahap tu tuan-tuan. Kurang-kurang pun ada sekelumit lah mari mikir kita. Hantam panas sangat kita ke, kita tak puas hati ke, kita panas barang ke apa ke, ikutlah orang bagi tahu pada di sipulan tu. Tapi jangan sampai macam tu. Ada sikit kita punya orang panggil nilai-nilai ketakwaan kita tu. Kalau macam tu saya pun berat tuan-tuan. Jadi pada anak saya, jadi pada sepupu saya. Lepas tu tengok ayah dia tadi, sampai berapa kali minta maaf dengan KP Perak tu, ketua polis Perak datang pergi ziarah dia. Saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf. Orang ada adab. Walaupun kalau tengok daripada, yalah, bukan orang berada lah. Tengok rumah, tengok dengan pakaian, tengok dengan bagian, bukan orang yang, tapi adab tinggi. Saya minta maaf tuan, saya minta maaf. Minta maaf pun memang awak tempat betul. Kalau ada bahasa saya terkasar, sepanjang saya minta pencerahan ataupun saya buat satu bentuk orang panggil pendedaan ni, datang kakak dia kerja misi tu, pam kalut kakak dia tu tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang lagi menduka citakan kita pula. Macam tu belah je. Kita kalau jadi apa-apa jangan lari tuan-tuan. Kalau kemalangan kita ke apa ke, tak apalah, Allah dah Ta'ala takdirkan, bukan sengaja. Ni belah macam tu je. Kenapa wallahu alam lah apa yang terjadi. Katanya ada kena pukul, orang nak pukul dia ke apa, wallahu alam lah. Tetapi biarlah ada sekelumit nilai kita tuan-tuan. Bukan kata kira tu Melayu ke Islam minta maaf, kambing kucing pun kita bagi tolong. Itu yang diajar oleh Rasulullah. Kambing tersepit, kucing tersepit. Malam tadi saya letih dah tuan-tuan. Saya letih sungguh malam tadi. Saya orang yang pertama Allah Ta'ala takdirkan. Letih semalam. Semalam saya kuliah kat Puchong. Kontena terbalik, langgarnya motor tu tuan-tuan, tersepit dua-dua, putus tadi. India. Kalau saya belah, buat apa aku nak tengok. Kalau mari macam tu, tersepit kontena tu, dia nak lepas daripada lorong. Tak tahulah macam mana Allah Ta'ala takdirkan. Memang jalan tu pula tak ada kan. Biasa kalau tuan-tuan perasan di jalan tu ada warna merah tu, point tu 5.4, ketinggian tu kalau tuan-tuan perasan tu tak ada pula. Driver tu pula tak biasa jalan tu, masuk padegungnya sangkut dekat terowong. Allah Ta'ala takdirkan ialah benda nak jadi. Benda nak jadi tuan-tuan, betul-betul agaknya motor tu follow rapat agaknya.
ke belakang, benda tu dia ada lock. Antara badan lori dengan kontena tu dia ada lock, mati lock tu. Apa benda dah disebut malam tadi, Ustaz pun tak ingat lah. Lock tu pun tercabut, himpak atas kawan tu, tuan-tuan. Allahumma salli ala. Tak apa, bagi laluan azan dulu lah sekejap, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung sikit saja lagi, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, majlis ta'lim kita, majlis ilmu kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kata, dalam perjalanan balik tadi kan, tengok macam tu keadaan berlaku malam semalam lah. Habis, kaki memang habis ya. Allah Ta'ala takdirkan dia pun tak biasa, lori tanker tu pun tak biasa lalu di terowong tersebut. Tu saya tengok lori tu, apa pasal saya, dia perjalanan lain tapi dia berhenti, orang ramai kerumun. Sampai-sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau tengok dekat situ India, tapi tak boleh kita berprasangka macam tu. Alhamdulillah Allah Ta'ala takdirkan budak-budak Melayu tu dah sampai dulu dah. Katanya lah kalau orang India sampai dulu, katanya macam marah lah, mungkin ada perkara yang tak diingini berlaku pula lah kan. Tapi yalah, kita masing-masing duduk sama kita, rakyat kita, rakyat Malaysia, kata ni tak boleh nak salah siapa-siapa. Tak boleh nak salah siapa-siapa. Benda nak jadi dah. Kalau satu sudut pula, kenapalah motor tu ikut awal sangat, duduk belakang betul-betul rapat. Kalau nak cerita cari salah, duduk dah jauh sikit, dah tahu dah kita motor. Nak kata tanker tu pula, kau dah tahu lorong macam tu sempit, yang kau pergi lalu juga apa. Kalau nak cari salah orang, tapi tak perlulah, bukan tempat dia. Sampai habis, ambulans datang, habis kaki, babai kaki, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tenanglah, dia tak ada wah bagang kaki, kena kaki, wallahu alam. Kalau kena bahagian lain ke, mungkinlah meraung dan sebagainya, diam, dia tak boleh nak buat apa dah. Jadi tak bolehlah kita, biar ada perasaan kita sikit. Jangan duk lari. Apatah lagi kita mungkin sengaja. 2-3 kali pula Allahumma salli. Bomba datang pakai apa? Hidrolik tu. Bomba datang 10 minit 15 minit settle. Orang kampung kata, macam mana ni, kita panggil apa? Panggil Roro punya lori tu. Saya kata tak payahlah memandai-mandai, kita bukan kerja kita, kan lagi teruk garam kita pula tak masal-masal. Telefon bomba cerdas. Turun dia pam, tak tahulah, kita pun tak nampak sangat, gelap. Pakai hidrolik tu tarik. Allahumma salli ala, terkulai-kulai, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi biarlah kita mengaji pada malam ni, kita lalu dalam kitab kita. Kalau betul-betul kita nak bermusuh, bukan kata sama Islam dengan binatang pun tak boleh. Bukan kata dengan bukan Islam, ini diajarkan di dalam Al-Quranul Karim. Nak musuh dengan orang, apatah lagi sesama Islam. Memang dengan kafir pun tak boleh bermusuh kalau tidak ada apa-apa sebab lah. Bukan dia memerangi Islam ke apa ke, tak ada, elok duduk. Buat apa kita nak bermusuh-musuh? Dengan binatang ini kadang-kadang kita tersalah langkah. Dengan family kita, dengan jiran kita, dengan member sekerja kita, dengan rakan sepejabat kita, tak bertegur. Tetapi dengan syaitan, kawan pula kita, rapat pula kita. Tambah-tambah dengar kata pula sekarang apa, goda bini orang tak salah pula dah. Macam-macam lah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Itu tak payah nak tengok apa undang-undang. Hukum haram dah. Wala taqrabuz zina. Dekat zina pun jangan. Petah lagi zina. Dekat-dekat bertepuk bertambah, member kerja pergi makan lunch hour sama-sama jantan dengan betina. Eloknya kau kepakat dengan kau, yang suami kau pula kat tempat kerja kau pergi dengan perempuan lain pula. Ala ni wallahu alam lah, dah kata dia tak jadi kesalahan pula dah. Boleh pula, wal iazu billah, tu patut musuh sungguh-sungguh.
Setan suruh buat benda-benda tak baik, kau buat ginilah, musuh dengan setan betul-betul. Tapi macam saya kata sebentar tadilah, musuh dengan setan ni bukan kita kata kita tak bertempur dengan dia. Musuh dengan syaitan ini adalah dengan ilmu kita. Bukan musuh dengan syaitan ni nak bertumbuk, nak berparang, tak bertegur dengan syaitan. Sebab barang ni Allah Ta'ala letak iblis laknatullah satu kedudukan alam yang lain. Tetapi kita ada ilmu, betul-betul kita faham hawa nafsu kita, maka dengan itulah kita jaga sebaiknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Nanti kita sambung lagi pada faedah yang seterusnya. Kata pengarang kitab, aku melihat setiap orang memiliki sesuatu yang menjadi pegangannya. Sebahagian mereka ni panjang ni, berkenaan dengan rezeki pula ni. Orang tak percaya rezeki, qada dan qadar, nanti dia akan ceritakan kepada kita pula nasihat yang seterusnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan yang boleh kita buat seperti mana yang diberitahu oleh Khatib Al-Asim tadi, betul-betul kita nak bermusuh, kita nak putus silaturahim, kita tak mau bertegur adalah dengan iblis laknatullah. Betul-betul. Ni kita ada majlis ilmu, kita ada kuliah ni, kadang-kadang kita datang untuk mendengar, kita hampirkan diri kita. Inilah satu kedudukan yang besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, Allah Ta'ala jaga kita daripada dijilat ataupun dibaham oleh api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada sesi akan datang. Yang baik tu datang daripada Allah, salah dan silap tu datang daripada Ustaz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadha wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wardina warda anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.